Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Kami menerima banyak pertanyaan tentang Alza ke BRV. Nak beli BRV ke Alza? Sebab itulah pada hari ini kita nak membicarakan tentang dua model ini. Tetapi kepada anda yang baru saja menemui channel Mekanika Malaysia, sudilah kiranya anda menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. MPV Compact 7-seater segmen B yang berharga bawah 100 macam tu kan. Kereta ini sangat berjaya di pasaran Asia Tenggara. Sebab itulah daripada dulu dekat Jepun. Sekarang kalau brand-brand Jepun, kebanyakan model-model ni memang dah di R&D dan dibuat di Asia Tenggara. Contohnya macam Avanza, Alza, Xpander, Livina, Sienta, Freed kan. Banyak model-model ni dah mula di-develop untuk pasaran Asia Tenggara sahaja. Okey. Sebelum kita nak membicarakan tentang Alza dan BRV ni, suka untuk kami memberitahu kedua-dua model ini belum lagi dilancarkan. Maksudnya model yang paling barulah. Okey. Video ni kami rakamkan mungkin 3 minggu ke 4 minggu lagi Alza baru tu akan dilancarkan. Dan macam biasalah ramai yang tanya kan. Jadi kami buat persediaan awal ni. Okey. Jadi dia nak book ke tidak? Nak book ke tidak? Okey, anda kena menonton video ini sampai habis. Oh, nanti ada benda yang lupa. Untuk pengetahuan anda juga, di Indonesia, kedua-dua model ni, Alza dan BRV, dekat sana dia tak panggil Alza lah, dia panggil Toyota Veloz. Kat sana, kedua-duanya telah dilancarkan. Kalau kita bandingkan Alza sekarang dengan BRV sekarang, harga kat Malaysia, dia jauh sangat beza. Yelah, Alza tu dengan teknologi dinosaurnya apa semua kan. Tapi bila Alza baru ni nak keluar dengan BRV, dekat Indonesia harga dia dekat-dekat sama. Tapi dekat Malaysia macam biasa, Alza mesti akan murah sikit. Perbandingan harga tu dah tak macam sekarang. 4-50 ribu beza dia kan. Beza dia mungkin sikit, dan kalau kita loan mungkin 9 tahun, beza Alza dengan BRV tu mungkin tak sampai 100 kot. Dengan itu, pasaran MPV 7-seater ni akan menjadi bertambah sengit, di mana dekat situlah ada Alza, Arus, Rush, Xpander dan juga BRV. Dan tanpa membuang masa lagi, marilah kita melihat perbezaan di antara kedua-dua model MPV terhebat di muka bumi ini. Ya, dimensi Alza baru ialah 4475mm panjang, 1750mm lebar, 1700mm tinggi. Okey. Dah tulis belum? Okey. BRV pula. BRV ni 4575mm panjang, BRV lebih panjang. 1738mm lebar, BRV dia kurus sikit 12mm. 1696mm tinggi. BRV ni turun 4mm berbanding Alza. Kalau ikut dimensi luar secara keseluruhan, memang kelihatannya Alza ni lebih besar daripada BRV. Tapi, adakah ia lebih besar? Dan itu membawa kita ke tajuk yang kedua, iaitu saiz kabin. Kebiasaannya, saiz bahagian dalaman ni ditentukan oleh ukuran jarak roda ataupun wheelbase. Okey, dalam hal ini, Alza dia punya wheelbase ialah 2750mm, sementara BRV 2700. Alza 50mm lebih panjang daripada BRV. Macam Alza lagi besar lah. Belum tentu tuan-tuan, sebab seperti yang kita ketahui, Honda sangat pakar membuat bahagian dalaman. Kalau kita tengok Honda Jazz, HR-V, CR-V, Freed, City, kereta dalam kategori dia tapi selalunya lebih besar lagi berbanding dengan pesaing-pesaing dia yang lain. Honda memang terror buat interior. Ya, kita berbicara tentang enjin. Alza baru akan menggunakan enjin 1500cc 4 silinder dual VVTi yang menghamburkan kuasa sehingga 105 horsepower dan 138 Nm torque dengan transmission CVT. Ya, Alza baru dah pakai CVT. Sementara itu, BRV pula, dia pakai enjin yang sama, 1500cc, iVTEC, tapi power dia lebih. 119 horsepower dan torque dia juga lebih. 141 Nm of torque, tapi dia bawa sama, CVT. Sebut pasal VTEC ni memang saya dah biasalah, maklumlah Alza saya pun memang dah ada VTEC kan. Okey, dari segi enjin, Honda selalunya bila dia buat enjin ni memang dia exactly sama apa yang ditulis atas kertas dengan feel kita memandu di atas jalan. Tuning enjin Honda, kalau mengikut pengalaman saya, kalau 1500cc, 130, 120 horsepower dia memang sedap bawa. Tak tahu macam mana bijaknya dia tune enjin tu bersama dengan dia punya gearbox. Jadi, di atas kertas pun dia dah menang,
di atas kereta pun kemungkinan Honda BR-V menang bab enjin ni. Kedua-dua model Alza baru dan BR-V baru ni memang dibuat di atas chassis monocoque. Kalau kita tahu Toyota Daihatsu yang baru ni, dia dah ada chassis TNGA dan DNGA. Tapi memandangkan Alza atau Toyota Veloz ni merupakan MPV budget. MPV budget tak boleh lah nak pakai platform yang canggih-canggih. So dia pakai platform tradisional segmen B dia lah. Alza dengan BR-V ni juga sama dia punya suspension. Depan kedua-duanya pakai McPherson dan belakang kedua-duanya juga menggunakan torsion beam. Yelah, kereta bajet kot. Takkan dia nak bagi multi-link ke double wishbone kan? Mahal lah kot. Bila mahal, tak mampu beli. Bila tak mampu beli, kau komplain. Secara teorinya, kedua-dua kereta ni memang saling tak tumpah lah dia punya handling. Cuma dari segi brake, dekat Indonesia sana, Veloz ataupun Alza dia dah pakai disc brake belakang, sedangkan BR-V masih lagi menggunakan drum brake. Cuma untuk pasaran Malaysia, kita tak tahu keputusan tu lagi sama ada Alza pakai disc brake ataupun tidak. Cuma kalau dia tak pakai disc brake atau BR-V tak pakai disc brake juga, dia tidak akan menjadi deal breaker pun. Tak apa kot. Di benda ni bagi saya, dia punya kesan tu terlalu minimum. Cuma yang menariknya, Alza dekat Indonesia, Toyota Veloz tadi, dia dah pakai electric parking brake. Dia ada fungsi auto hold dan BR-V tak ada benda ni. Kalau ni nak jadi deal breaker boleh berbaloi. Sebab kalau kita dah pakai electronic handbrake ni memang senang ya amat tuan-tuan. Berikut adalah ciri-ciri tambahan yang mungkin anda nak fikir ataupun nak ambil kira sekiranya nak buat keputusan untuk membeli sama ada Alza ataupun BR-V. Okey, Alza yang baru ini dia dah didatangkan dengan wireless charging, dia punya steering pun telescopic adjustable dan juga kamera 360. Tapi yang ini mungkin high spec lah, yang paling tinggi lah. Pro 2 dia panggil apa? Mungkin AV lah kot. Okey. Sementara itu, BR-V dia ada kelebihan lain. Dia ada remote start engine. Maksudnya, kita dah tak payah masuk enjin, kita boleh start je daripada luar rumah. Kalau duduk dekat rumah tinggi-tinggi kan, nampak kereta kan, kita boleh start dulu, sejukkan dia punya aircon. Dan BR-V juga dia ada armrest yang mana dia built-in sekali dekat bahagian tempat duduk depan. Menarik tu sebenarnya. Untuk keselamatan, kemungkinan besar kedua-dua varian tertinggi Alza dan juga BR-V akan dilengkapi dengan 6 beg udara. Cumanya BR-V yang high spec dia memang dah didatangkan dengan Honda Sensing. Honda Sensing ni dia ada Adaptive High Beam, LKA, Lane Keep Assist lah. Blind Spot Monitoring, ada AEB, Auto Emergency Braking, ada Adaptive Cruise Control. Sementara itu, adakah Alza ketinggalan macam Alza saya? Tidak. Alza baru ni juga sudah moden. Dia pun mungkin akan dapat Adaptive High Beam, Lane Keep Assist, Blind Spot Warning, AEB, Adaptive Cruise Control dan juga mungkin dia akan mendapat RCTA, Rear Cross Traffic Alert sebagaimana di Indonesia. Jadi Alza menang ke ni? Okey, itulah tadi tentang Alza dan juga BR-V. Mesti ada pengikut TikTok tak kat sini? Kan ada yang viral, ada brother 2 orang tu, dia race Alza tu yang dia tekan Swiss rahsia tu. Itu kelebihan Alza sebenarnya. Okey, untuk Alza yang baru ini, sebenarnya Alza dan BR-V dah hampir sama level dari segi equipment, dari segi features apa semua. Jadi untuk memilih antara keduanya sebenarnya bergantung kepada individual preference. Maknanya kita suka yang mana. Kita nak pertimbangkan dari sudut apa. Contohnya kita nak pertimbangkan jenama. Kita tak nak lah jiran kita tengok kita pakai Pro 2. Jiran kita pakai Honda atau Toyota macam tu. Handling, design, harga ataupun resale value. Tapi ke semua ciri yang saya sebut tadi dia hampir sama. Sebab Pro 2 pun bagus resale value. Honda jangan ceritalah, memang daripada dulu harga dia ketat kalau second hand. Kalau kata anda nak book Alza, mungkin lagi 2-3 minggu akan dibuka untuk tempahan ni kan. Boleh juga sebenarnya kalau nak book, sebab takut kalau book lambat nanti tak dapat. Entah nak tunggu BR-V lagi lambat. Macam itulah kira-kiranya. Sekarang kereta Alza, ya Allah, kalau nak tempah 4 bulan, 5 bulan, 12 bulan pun ada. La ilaha illallah, laku betul lah. Baiklah, itu saja video kita pada hari ini. Semoga kita panjang umur, bertemu lagi kita dalam rancangan yang akan datang, perbandingan MPV ataupun mungkin kita try buat comparison kereta pula lah lepas ni. Okay? Alright, jangan lupa tekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng.